Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara sekali lagi bersama-sama peserta kumpulan kedua, kohort kedua, iaitu peserta mengikuti leadership coaching abad ke-21. Hari ini merupakan hari kedua dan banyak perbincangan dapat dilakukan, banyak some sharing. Saya rasa alhamdulillah bersyukur dapat belajar bersama-sama dengan orang hebat yang mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing. Tidak disangka lagi bahawa mereka sini memang orang berpengalaman dan mengetahui apa itu coaching dan mengetahui banyak area yang kita tidak tahu. Tapi insyaAllah these people know it very well. Jadi saya ucapkan selamat datang dan mari kita bersama-sama doing some sharing so that semua dapat mengetahui sebenarnya apa yang kita telah pelajari. Jadi buat permulaan ni saya mengadu-ngadukanlah siapa yang dapat mengikuti perkembangan live kami ini, tolong buat sikit some sharing. Sebab kita tak tahu tempat saya ni hujan. Malam hujan tadi. Saya tak tahu di mana tempat. Semua di Singapura dan Indonesia hujan ke sekarang? Di Singapura cuaca panas. Oh. Di Indonesia macam mana? Suara tak dengar. Tadi hujan, sekarang panas balik. Okey, alhamdulillah. Macam mana di Penang, Pulau Pinang? Pulau Pinang panas. Panas. Okey, Kuala Lumpur macam mana Kuala Lumpur? Kuala Lumpur cuaca panas nak ke arah hujan. Wow. Panas ke arah nak hujan. Ini suasana ni anytime dia hujan tu. Okey, buat permulaan ni kita minta sikit pencerahan. Apa pembelajaran yang dikonsider yang kita kira memberi keuntungan kepada sahabat semua. Merupakan peserta-peserta banyak daripada dua negara Indonesia dan juga daripada Singapura. Termasuk daripada Kuala Lumpur dan juga dari Pulau Pinang. Okey. Kita sila sikit perkongsian apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini, sila. Saya minta siapa dulu ingin menyuarakan satu, sila. Saya mulakan dulu lah kot. Sila. Okey, kalau ikut tu daripada semalam lagi, ini hari kedua, end of day 2. So daripada semalam belajar tentang 5 level, 5 stages lah dalam tahap pemikiran. So jadi dia ada level 1 sampai level 5. So jadi apabila bercakap tu kita dapat tahulah bagaimana konteks secara overall lah tentang stage 1, 2, 3, 4 dan 5 dan membezakan tahap tahap seseorang itulah dari segi cara dia berfikir, cara how dependent seseorang tu. Jadi itu saya mulakan dengan yang tu dulu, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Pencerahan daripada lain-lain sahabat, sila. Saya lah, Doktor. Saya cuba kongsi sikit apa yang saya dapat selama mengikuti progres kelas kita ni. Untuk selama hari ini dan semalamnya, saya mempelajari lagi yang benda-benda yang baru lagi sebab saya berhadapan dengan berbagai-bagai golongan profesional di sini. Jadi untuk teknik-teknik yang doktor applykan ni adalah satu yang kita tak dapat di luar dan satu seni-seni kita kena mendengar dengan baik dan bercakap dengan berhikmah. Yang itu nak kita congkil tu bukan senang. Dia tak ada dalam buku seperti kata Dr. Husaini tadi. Dia tak ada dalam buku. Buku mana pun kita cari kita tak dapat. Jadi itu
yang kita perlu belajar. Kita perlu di coach. Jadi kita harap lebih ramai lagi boleh ikut kursus-kursus kita ni supaya lebih ramai lagi dapat mempelajarinya dan dapat mempraktikkannya untuk diri dan untuk semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, macam mana saudara kita di sana, Mbak, di Indonesia? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setelah bergabung 2 hari di coach ini, saya mendapatkan proses membuka potensi diri saya sendiri, menggali lagi untuk mengelola tindakan yang sesuai progres atau program, belajar teknik mendengar dan bercakap lebih baik lagi. Ya, Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah, itu pun merupakan satu penambahan ya. Bagaimana kita punya sahabat Sazwan? Macam mana bagi sikit pencerahan? Okay, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Untuk sesi kali ini saya bersyukur kerana saya dapat bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang yang banyak pengalaman. Sebab saya banyak lagi tak tahu, saya masih orang tak pandai. So banyaklah, walaupun dalam masa sehari setengah, ini masa kedua, banyak yang saya belajar. Bukan sekadar teori, tapi juga dalam practicality. Mungkin yang kalau saya boleh kongsikan apa yang semalam saya belajar, kami diberi bird eye view berkenaan untuk leadership coaching 21st century ini, proses on sensing, acting dengan being. So daripada situ doktor telah membawa kami kepada pecahan molekul-molekul apa yang terkandung dalam proses-proses ini. Itu yang boleh saya sampaikan untuk hari pertama. Sila. Daripada bentuk penambahan nilai apa yang dapat kita melihat dari segi sudut yang berbeza kalau kita melihat. Ada apa-apa yang boleh kita memberi yang kata penambahan di sini? Macam mana pendapat Dr. Kursani? Terperinci sedikit. Dari segi apa yang semalam lebih pada teori, so hari ini banyak, tak banyak sangat teori, tapi dari segi praktikal lah, daripada pagi, sesi pagi, tengah hari dan petang. Cuma yang menarik tadi ada sesi tengah hari tadi, sesi kami didedahkan dengan seorang penulis buku lah yang tengah hari tadi. Ya. Bagaimana dia berkongsi kisah sendiri, menulis buku dan lain-lain dari segi tahap keyakinan, dari segi sepatutnya masa tu 1 jam, tapi memang sharing 1 jam tu masa terlalu singkat dan terlalu cepat lah bagi kami. Itu yang saya nampak personally bagi saya. Dan yang keduanya cara anak muda yang usia 30-an, cara cakap tu dia nampak very convincing. So tak heran lah memang dah menulis 8 buku. Dari segi tahap keyakinan apa semua tu memang ciri leadership tu memang terselah lah, yang menyebabkan kalau cara dia mempresentkan dia punya idea dan cara dia berkongsi planning dengan kami tadi. So itu satu yang bagi saya, sebab saya pun menulis buku, pernah menulis buku yang macam di belakang ni buku saya tu. Jadi banyak yang dikongsikan idea baru yang lebih praktikal ataupun yang mungkin saya pun tak nampak sebelum ni. Jadi dari segi risiko pun dia ada ceritakan lah. Contoh dia tadi saya bertanya tentang adakah risiko untuk menulis e-book semua. Dia kata memang ada risiko. In fact kalau buku fizikal pun ada risiko. So yalah, apa-apa pun ada risiko, just kita teruskan. Dia nasihatkan teruskan. Itu yang saya rasa personally bagi saya input yang baru lah bagi saya yang saya dapat ambil take out hari ni. Okey, terima kasih. Okey, daripada sudut penerimaan ilmu dalam bentuk pendengaran sekarang dan juga bentuk persoalan. Rupanya cara kita mendengar boleh membentuk persoalan yang kita tujukan kepada pelanggan. Dan saya mendengar sahabat tuan-tuan semua bertanya kepada pengarah muda kita tadi, ya, satu soalan yang terbaik sebab memberi banyak maklumat yang mungkin tersurat dan tersirat terdahulu dan merupakan satu bentuk pemikiran dan merupakan satu
berubah cara kita melihat sesuatu. Jika melihat dari sudut coaching, ada sihat ilmu yang dah dengar dan persoalan tadi, apa yang boleh kita pakat berizki sumbangan dan berkongsian sebagai satu isian ya, yang boleh kita sama-sama bincang di sini. Daripada macam mana pendapat daripada Sazwan? Cuba kemuka sikit Sazwan. Okey, terima kasih doktor. Itulah sesi ini amat menarik. Maknanya kami bukan sekadar dihidangkan dengan teori, tapi kami dibawa juga dicabar minda, diberi latihan praktikal, bertemu dengan insan-insan hebat. Contohnya tengah hari tadi kita dibawakan seorang anak muda penulis buku yang mempunyai pengalaman di luar negara, dan cara beliau funneling dan penetrate the market yang berlainan dengan bidang saya. Sejujurnya saya dia bidang kejuruteraan, dibawa didedahkan dengan dari orang dalam bidang penulisan. So dari segi mentoring coaching ni, so kami cuba apply apa thought form yang telah diajarkan kepada kami supaya kami lebih dapat dapat memahami lebih lanjutlah dengan cara bertanya dan mendengar cara yang betul untuk melaksanakan proses terusnya. Alhamdulillah. Macam mana Nur Mala? Pandangan Nur Mala pula bagaimana? Menurut pandangan saya, sesi kedua ni adalah sesi bonus. Oh, bonus. Bonus. Karena kita kedatangan tamu yang buat kata Dr. Kursani tadi, tamu istimewa yang udah berpengalaman, dan kita dibagi pengalaman itu secara percuma di sini. Jadi saya kira itu bonus. Di sini kita juga belajar banyak dari Dr. Sekar yang betul-betul menguji indera pendengaran kita, cara kita berhujah, apa yang patut kita cakap itu sesuai tidak dengan yang kita dengar. Jadi hari ini betul-betul sesi yang mengistimewakanlah sangat, dan punya rekan-rekan yang hebat-hebat dalam sesi ini, dalam tim. Nur Mala bercakap tentang keistimewaan. Alright. Ada sesiapa ingin mengeluarkan apakah keistimewaan yang terdapat hari ini dan semalam? Bahkan hari ini. Apa keistimewaan yang boleh kita ceritakan di sini supaya kita sama-sama berbincang balik? Daripada siduk ni apa yang Hajar Zubaidah boleh cakap Hajar? Kalau hari-hari pun istimewa sebenarnya, tapi hari ini paling istimewa. Di antara istimewa pertama, kita dapat ikut kursus ni. Bukan senang nak ikut kursus ni. Bukan yalah, kalau nak fikir dari bayaran pun bukan murah. Jadi ini semua antara pilihan Allah untuk kita duduk dalam kursus yang istimewa ni sebenarnya. Dan ditambah lagi macam nasi biryani dah sedap kan, ditambah dengan lauk yang sedap lagi. Jadi sebab resepi buku pertama saya ada dalam buku resepi. Jadi saya bercakap atas nama resepi. Jadi ditambah lagi dengan orang-orang yang istimewa di dalam kursus ni. Sebab apa saya cakap resepi? Sebab manusia tak boleh terpisah dengan makanan. Betul. Tadi macam Tuan Sazwan cakap, doktor dah lapar, dah cukup tak Betul. Jadi manusia ni istimewa. Jadi bila macam saya waktu saya menulis ibu pertama saya resepi, kawan-kawan tanya, kenapa you buat buku resepi? Jangan you bagian psikologi, you buatlah buku psikologi. Manusia ni tak boleh terpisah dari makanan. Jadi ini buku pertama yang saya kena tulis. Jadi itu antara sedikit lah. Jadi di sini pun kita pun tak terpisah. Doktor terus mengasah kita dengan mendatangkan seorang tetamu muda. Yang kita termotivate bila tengok dia sendiri. Yang kita kurang tulis buku pun nak tambah buku rasanya sekarang. Dan nak ubah cara kita bercakap. Bagaimana dia bercakap tu. Confidence level dia terlalu tinggi. Dan keyakinan dia itu yang doktor sedang mengasah kita ni, grup-grup kita ni untuk supaya kita dapat ke depan lagi untuk membantu yang lain lah. It's the main thing lah.
Okey. Alhamdulillah. Ya, yang lain-lain sila. Terus Saini. Okay, saya nak tambah resepi tu bagi sedap sikit lagi. Dah sedap lah tu, boleh makan dah. Nak tambah sikit lagi. Apa dia punya apa? Hiasan-hiasan semua boleh kan aja. Okay. So jadi kalau yang menarik tu ada sesi petang ni, sesi yang antara kemuncak juga, di mana kami masing-masing dilatih lah untuk cuba apply knowledge semalam, pagi tadi dan tengah hari ni. Cuba dilatih lah untuk ni. Jadi apa yang tu skill untuk bertanya. Jadi kalau nampak tu senang je, tanya je lah nak tanya soalan apa pun. Tapi rupanya apabila tanya soalan tu, dia jadi macam, asal aku tanya soalan ni ya? Jadi takkan nak tanya soalan ni kepada top level, contoh dia CEO, soalan yang macam ni. So silap tanya, nampak macam kita yang tanya ni tak pandai. Kita yang tanya ni pula macam, itu yang mahalnya sesi petang ni, which is lepas tu kita ubah lagi, kita cuba untuk dibetulkan oleh Dr. Shakir. Dan yang menariknya, lepas diberikan jawapan pun, ulang kali kedua pun tak betul juga. So maksudnya betapa tidak mendengarnya kita kepada apa yang macam kalau exam tu dah ada skema jawapan pun tak boleh. So maksud dia situ, mendengar ni dia bukan satu yang senang. Sedangkan mendengar tu baru je berapa minit, tak sampai 1 jam, baru tak silap saya tadi 3 minit ke 5 minit baru dengar sangat. Tapi apabila diulang, kalau kita tak betul mendengar dengan faham apa yang ingin point itu, memang tak boleh bawa. Dan apabila kita cuba untuk tanya balik, dah lain pula lain pula di bawah. Jadi kat situ satu ilmu mahal lah yang saya dapat, which is benda ni betul lah macam Haji Hasubaidah sebut, dia tak ada dalam buku. Boleh baca buku tapi dia mesti ada orang latih untuk asah. Itu yang bagi saya yang mahal dalam sesi kali ini. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi you dapat membezakan pertanyaan yang baik dengan kurang baik. Jadi you dapat detect. Jadi daripada sudut tu, kalau kita fikir balik apa yang you cakap tadi, macam mana yang boleh membantu you untuk meningkatkan pendengaran dan bagaimana boleh membantu meningkatkan lagi soalan. Kan dia hubung kait antara mendengar dan bertanya. Alright. So daripada sudut ni, pencerahan yang mana lebih penting bagi saudara? Antara mendengar dan soalan. Agak-agak yang mana perlu kita bagi prioriti? Pendengaran dahulu ataupun terus bertanya? Macam mana pendapat? Kita punya saudara ya, Nur Mala. Bagaimana Nur Mala? Kalau menurut saya, semoga bisa diperbaiki ya Pak Dr. Seker. Ya. Menurut saya mendengar itu, seni mendengar harus ditingkatkan dulu, teknik mendengar harus tingkat dulu. Jadi kita bisa mendengar dengan baik, kita bisa mencerna pendengaran itu dengan baik, maka kita akan menghasilkan suatu ucapan yang tepat, yang betul. Jadi apabila kita tidak mendengar dengan baik, kita nak bercakap pun jadi susah. Betul. Jadi soalan yang mendengar ya. Sekarang ni Syazwan saya melihat dia mula mendengar, banyak benda yang mendengar. Kadang-kadang kita mendengar banyak, kita nak cipta soalan pun kita berselaru, betul tak? Jadi kita tak tahu yang didahulukan dan sebagainya. Jadi sudut tu apa keistimewaan Cik Syazwan dapat hari ni Cik Syazwan? Terima kasih Doktor. Daripada semalam hingga hari ini, boleh saya simpulkan nyata berbeza. Kalau dulu saya dengar dari satu sudut, hari ini setelah dilatih oleh doktor dan oleh program ini, kita dibawa ke satu sudut yang untuk mendengar berbeza, perspektif berbeza. Ya. Kita dulu mendengar dan terus kita nak bagi konteks, nak share apa yang dalam pemikiran kita. Sebenarnya dari mendengar tu kita boleh explore, mendengar dari perspektif lain, kita boleh explore sudut lain, perspektif lain untuk membantu rakan kita. Di mana kita ini berteraskan structured thought form yang boleh membantu kita lebih memahami penyataan individu tersebut. Sebenarnya kita boleh mendengar dengan lebih baik. Alhamdulillah, bagus. Penambahan Zubaidah macam mana Zubaidah? Saya seorang psikologi.
Itu nama je doktor bila dah duduk kelas ni rasa fail sebenarnya. Pandai tu. Jadi kalau pendengaran ni dia rupanya perlu kita asah dia pendengaran ni supaya pendengaran kita tu, level pendengaran tu, dan kita tidak masukkan judgemental kita. Selalu kita mendengar dan kita dah judge mental orang tu. Dan kita actually when we also reminded that not to judge a book by its covers kan, tapi we still do, we put that words aside. That is very important lah kan. So nak mendengar dengan baik supaya kita tidak tersalah coach individu tu dan kita tak tersalah arah kan. It is very important lah kan. That is the phrase lah. So kalau kita fikir balik perjalanan yang kita belajar ni, kalau kita tak mengikut, kita tak dapat memahami apa yang dimaksudkan pendengaran dan juga persoalan. Rupanya persoalan dan pendengaran gandingan yang cukup istimewa. Dan tuan-tuan didedahkan mendengar setiap sebutan yang dilahirkan oleh seseorang. Yang bercerita satu memberi makna, sesuatu menyebabkan menggunakan pemikiran kita dan ada tool dan sebagainya. Jika dilihat daripada sudut tu, apa yang perbezaan terdapat sekarang ni kursus ni dalam perjalanan dulu dengan berbeza dengan sekarang? Apa yang penambahan yang Dr. Fusani boleh share kan sebagai satu orang take away untuk pada anda? Okay, pada saya yang sebelum ni memang ialah kita bercakap, kita mendengar, kita cuba menghadam lah. Tapi selepas sesi 2 hari ni, saya dilatih untuk jangan fikir apabila cakap dengan orang, jangan fikir content ataupun apa yang dicakap tu. Just dengar saja dulu. Dia panggil apa? Active listening. Daripada situ barulah kita keluarkan apa yang ingin kita sampaikan. Dan di situ pula ada beberapa lain lah. Dia ada proses, dia ada konteks, relationship dan up to transformational, which is something yang benda baru lah bagi saya. Yang sebelum ni ialah kalau kita tak datang ke sini, mungkin orang tanya jawab. So now it's not about tanya jawab. Dia bukan macam tu sebenarnya. Itu yang saya dapat. Alhamdulillah. Okey, bersama-sama kita ni saya dapati di Facebook iaitu Dr. Master Coach Michelle Cagney daripada Canada sedang is watching us. So I would like to welcome to Master Coach Dr. Michelle Cagney. I think Dr. Michelle, are you in Vancouver now? Are you in Quebec? Can you hear my voice? How are you, Michelle? All right. So kita bersama kita ni adalah Dr. Michelle Cagney, seorang coach antarabangsa, dan dia duduk di Malaysia. Sekarang ni dia ada di Vancouver. Dia seorang coach yang terkenal. So kita ucapkan selamat datang, Michelle. Alright. Okey, berbalik pada sahabat kita di sini, sampai peserta ada. Oh, Cik Sata, Ustaz Sata. Okey, Alhamdulillah Ustaz Sata sekarang ni berada di utara tanah air, seorang hafiz. Saya ucapkan selamat datang Ustaz. Kalau boleh please share, Michelle, can you please share also this Facebook, hoping that some other friends who cannot see now can see this video later. So welcome, thank you very much for your sharing. Berbalik pada sini ya. Kalau kita melihat balik hari ini dia semalam, saya melihat hari ini tuan-tuan lebih berfikir. Saya melihat tuan-tuan lebih fokus dan lebih berwaspada ya, untuk bertanya, untuk mencipta soalan dan sebagainya. Saya melihat satu perubahan telah berlaku. Dengan arti kata, mungkin berlaku lonjakan paradigma ataupun saya tidak tahu. Cuma saya tahu sekiranya tuan-tuan boleh share sikit. What happened to you now after the second day learning this something? Tak sangka-sangka bahawa ada such thing as listening to the structure, not only to the content. Yeah, anybody who can share? Sila, please, don't wait time. Kita dah dekat pukul 5 dah. Okay, share a bit now, Doctor. Ya, sila. From the listening, maybe we change it. It automatically changes lah when we sit this course, because
when we normally focus on the contents, but when we see it, we've been polished by you, and then few other friends helping around us together, that make us look more further, more detailed and more deeper. That is antara yang what I can see on myself lah. But I really do not know the change. But you told us the change because sometimes we kurang fokus on ourselves. Because kita nak fokus on our study kan sekarang. Yes. Kita tengok fokus serius Yeah. Change automatically. Yeah. Yes. Thank you, Doktor. Thank you. Saya pun teringat peserta kita sampai keluar bintang-bintang menyinari alam. Begitu hebatannya ya. Daripada sudut itu apa yang boleh kita minta normal lah. Terang sikit. Mengapa berlakunya ke bintang-bintang yang ni? Saya tak sikit. Pasal bintang-bintang ni memang sesuatu yang istimewa juga, Doktor. Ya. Sebab kita kena mendengar tu, teknik mendengar tu hampir setengah hari ni kita bersama dengan rekan-rekan. Kita mendengar pertama kita mendengar dari tamu istimewa kita tadi, kita mendengar hampir kurang lebih 2 jam. Terus kita mendengar, kita harus mendengar dengan teliti apa yang dia cakap tu, apa yang dia buat tu. Terus kita harus bersembang lagi sama rekan-rekan yang ada, membincangkan lagi tentang teknik mendengarkan tu. Jadi itulah saya katakan berbintang-bintang sampai keluar bintang-bintang tu. Saking peningnya kepala tu. Perasaan pertanyaan tu lurus saja. Macam lurus perasaan kita, pertanyaan tu lurus. Tapi ternyata dia ada sisi-sisi yang harus kita kupas lagi. Yang harus kita betul-betul dengar tu tidak hanya sekedar mendengar. Tapi betul-betul kita pahami apa yang kita dengar. Sebab di sini kita sudah diuji. Selain diuji, Dr. Seker betul-betul menguji kita hari ini. Dengan mendengarkan cerita Dr. Seker tadi yang hampir dari sebagian kita rekan-rekan berbincang nak mecahkan persoalan yang kita dengar tadi. Ternyata betul kata Dr. Kursani, kita lempar bola, doktor lempar balik bola dekat kita. Jadi betul-betul lah, ni bukan bintang lagi ni, bintang nak WhatsApp juga ni doktor. Tapi alhamdulillah kita punya rekan-rekan yang hebat-hebat. Ada Dr. Kursani, ada Puan Zubaidah, ada satu lagi rekan kita tadi, Sazwan, yang diam-diam, nampak diam, tapi banyak juga potensi diri dia yang dikeluarkan dia tadi. Ya. Alhamdulillah. Betul lah seperti yang disebut tadi. Saya dapati kita melihat tuan-tuan dan puan semua berlaku positif, perubahan positif pada Puan Normala. Betul atau tidak? Puan Normala very smart coach. Very smart because Puan Normala dapat memahami sesuatu dengan cepat walaupun berbintang-bintang tapi mendapat penyelesaiannya. Yang kedua mendapat menulis kupasan-kupasan yang bernas dan memberi makna. Dan saya dapat melihat kupasan yang ditulis di dalam Face untuk mengetahui sesuatu, melajari sesuatu, apa didengar dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu pencapaian. Jadi kalau melihat daripada satu pencapaian tu, saya tak tahulah because Sazwan dia seorang engineer dan Kursani sebagai seorang usahawan dan juga seorang akademik. Apa keistimewaannya kalau dia melihat balik, renung sebentar yang kita lalui selama 2 hari ini, bertungkus lumus ya, dan dapat berpeluang berbincang sama satu yang begitu perbincangan cukup berkualiti dan bermutu. Jadi kalau sudut ni kita lihat balik apa yang tuan-tuan dapat menyebabkan tuan-tuan boleh berbincang seketahap yang sedemikian, dapat berpeluang mendengar yang disampaikan orang yang kata peringkat self-authoring dan sebagainya. Sini merupakan kupasan-kupasan yang saya rasa akan menguntungkan pada sesiapa yang dapat mengikuti kursus inilah, terutama apa yang akan diterang dan dikupas oleh peserta sini. Sila saya kemukakan ini pada sahabat-sahabat kita semua. Sila siapa saja. Jangan malu. Teruskan. Okey, terima kasih datang. Saya minta izin. Sila. So, di sini saya ingin bawa perspektif dari segi apabila saya join sesi coaching leadership ni, saya bukan berhasrat nak jadi leadership coach, bukan. Apa yang saya nak cuba grab daripada sesi ni adalah ilmu-ilmu yang saya boleh gunakan dalam organisasi saya. Di mana apa yang saya belajar 2 hari ini adalah satu word saja sebenarnya.
pada pendapat saya ialah communication. Ya, satu ayat communication. Tapi dalam communication tu, dia ada memerlukan two way lah pada pendapat saya. Mendengar dan bertanya soalan. Dua elemen kat situ. Mendengar bukan sekadar mendengar. Kalau dulu saya mendengar terus bagi konteks yang berdasarkan apa yang saya tahu. Sedangkan itu mungkin bercanggah dengan individu yang berkongsi cerita tu. So dari sesi ini, kami didedahkan, saya banyak belajar cara mendengar yang betul dan menyusun struktur soalan yang bersesuaian dengan relevan dengan individu tersebut. Ilmu ini bagi saya mahal. Saya tak pernah lagi jumpa dalam buku mana-mana. Ada tulis, tapi apabila di-challenge, digilap, diasah, diulik oleh doktor, sesuatu nyata yang berbeza. Yang itu yang kami semua bukan Puan Nurmala sajalah yang keluar bintang. Kami pun bintang beraspak juga sebenarnya. Itu yang saya boleh kongsikan petang ni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Macam mana Zubaidah? Okey. Di penghujung ni nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada doktor dan pada tetamu tadi tu yang doktor pilih untuk mengasah kita atau memotivate kita secara tak langsung. Ya. Dan juga pada kawan-kawan semua ni dengan ilmu-ilmu yang dicurahkan pada petang ni sangat mahal dan saya pun tak dapat nak membayarnya. Tapi dengan berkat yang ada ni kita cuba buat yang terbaik lah untuk kita sama-sama berjuang. Sila. Ya, betul. Dr. Kursani, please. Sambung apa yang diperkatakan dan ataupun tambah lagi apa yang perlu ditambahkan. Saya setujulah dengan Puan Hajar Zubaidah lah, sebab kalau tak silap saya Hajar Zubaidah bukan kali pertama join kali ni kan, berdasarkan apa yang diceritakan. Tapi kalau Puan Hajar Zubaidah yang berkali-kali pun cakap macam tu, jadi saya apatah lah lagi kan. Dan Puan Zaidah sebagai ahli psikologi pun cakap macam tu. Saya yang bukan psikologi pun banyak lagi lah yang saya dapat, yang saya kena belajar. Dan saya masih ingat lah cerita tentang hari ni, cerita tentang bintang. Semalam kami bercerita tentang ada seorang tu ada di tebing hampir nak terjun, ibarat apa tu, buaya. Saya pun dah lupa dah buaya, apa itu semut ngap-ngap. Jadi itu teknologi yang mahal. Semalam saya belajar tengok Puan Nurmala semalam, yang asalnya yang hampir nak turun tebing, tak faham apa langsung, tapi hari ni nampak tu terlalu meningkat dia punya potensi diri. Jadi maksudnya kalau seorang insan, individu tu diasah, dilatih, dia memang boleh, maksud dia boleh. So saya rasa benda tu, dan terbuktilah macam hari ni pun di kalangan kami pun macam masing-masing dapat nampak dia punya butiran berlian emas tu dah mula dikeluarkan, dan semakin banyak diasah semakin nampak dia punya gemerlap tu, bercahaya di dunia tu kan. Itu yang saya nampak. Dan terima kasihlah pada Dr. Syakir dan juga kawan-kawan, bukan saja Malaysia, termasuk Indonesia dan Singapura, Hajar Zubaidah dan juga Puan Nurmala yang bersama-sama dengan saya hari ini. Rasa macam tak puas, rasa macam ni kali pertama kot. Sesi yang heavy tapi nampak ringan, rasa macam enjoy sangat. Rasa macam seronoknya kan. Itu first time dah jugalah bagi saya yang dapat merasai nikmat belajar tu dalam keadaan yang relax, yang rasa seronok. Itu yang saya dapat simpulkan. Terima kasih. Okay. Sebagai satu anjuran ataupun galakan lah pada pemerhati kita di sini, apa yang tuan-tuan dan perempuan telah dapat dan insyaAllah akan ditambah lagi, dan mungkin terus dari pengajian pendidikan di dalam bidang coaching dan bagaimana development coaching dilaksanakan. Apa yang tuan boleh katakan pada sahabat-sahabat kita di luar sana sebagai satu, saya tak tahulah apa yang tuan-tuan rasa istimewa yang perlu mereka ketahui. Mudah-mudahan mungkin ramai lagi boleh share kita punya pembelajaran, dan pakat-pakat lah kita usahakan supaya ramai lagi mendapat pendedahan. Sebagai menuju pada akhir masa kita cakap ni, kita silakanlah siapa dulu yang membuat satu katakan atau invitation kepada orang yang berminat ingin mengetahui lanjut tentang apa yang dipelajari. Sila saya kemukakan lah, saya open, siapa nak cakap dulu. Kita ada 5-10 dah. Okay lah.
Sudahlah, kalau begitu kita minta Sajwan cakap dulu. Lepas tu Normalah. Lepas tu Zubaidah, lepas tu Doktor. Sila. Okey, terima kasih. Saya ingin dengan ini mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan dalam membimbing saya dalam perkara ini. Untuk rakan-rakan di luar sana, jika anda menginginkan sesuatu yang impactful, not on theory, but the practical itself, you should join this session. It's really worth it. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sila. Pak Normalah. Normalah kena cakap banyak sikit pasal kurang cakap bidang ni. Pasal nak menuju pada sahabat kita di Indonesia. Sila. Alhamdulillah. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Saya diberi kesempatan untuk men-sharekan lagi tentang apa yang telah saya dapat. Jadi pada kesimpulannya, pikiran, keyakinan, perasaan dan tindakan mengarah pada proses kita untuk belajar. Jadi apabila ada kesempatan yang diberikan kepada kita dalam kesempatan ilmu yang bermanfaat, sebaiknya segeralah kita ambil. Meskipun sebenarnya kita tidak mau, tapi kita belum terjun, kita belum tahu. Tapi saya bersyukur di sini. Terima kasih Puan Zubaidah yang telah mendorong saya untuk masuk ke sesi ini. Saya sangat-sangat bersyukur. Pada awalnya saya sebenarnya tak mau juga. Sebab saya banyak urusan lah. Tapi saya berfikir rezeki itu Allah bagi. Jadi apabila saya tolak rezeki itu, maka kesempatan itu pun tidak ada. Jadi saya di hari ini mendapatkan 2 kesempatan dan 1 bonus. Kesempatan saya adalah bisa berbicara langsung dengan Dr. Sekar Mustafa, coach yang luar biasa. Kemudian saya kesempatan kedua adalah saya bisa berkumpul bersama teman-teman rakan-rakan yang hebat-hebat. Yang di sini saya sangat-sangat merasa rendah diri lah dengan ilmu yang saya miliki. Tapi alhamdulillah lah saya telah didorong hingga masuk ke sesi ini. Kemudian yang ketiga adalah bonus itu. Bonus yang luar biasa. Sila. Baterai habis. Okey. Gambar hilang. Normalah gambar hilang. Okey, Sajwan. Ya. Kak, ini cocok. Ini mana? Okey, kita minta Sajwan sambung. Mana? Ya, terima kasih doktor. Mungkin tambahan. Kursus ini bukan sekadar sesuai untuk coach apa. Sesi ini juga sesuai untuk kita para eksekutif, para media managers yang kita kalau boleh nak cuba explore potensi diri, bukan sekadar mendengar dan balik teori. Bagi saya ini adalah sesi yang sesuai sebab kita berpeluang belajar dengan master coach Dr. Syakir Mustafa. Bukan senang kita nak jumpa dengan beliau ni. So ini adalah salah satu platform yang kita boleh bersama dengan dia, kita dapat direct coach. Itu dari yang saya boleh simpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Hajar. Terima kasih semua. Terima kasih Tuhan pertama kali menemukan kita semua. Ya. Sebenarnya kita ni antara pilihan-pilihan yang Allah pilih ni. Kalau ikut saya pun memang berat nak ikut sebab banyak aktiviti nak dibuat kan. Sambil membuat terapis yang lain juga. Jadi memandangkan sesi ini sangat penting untuk kita dipolish dan di-upgrade oleh doktor. Jadi saya meluangkan masa untuk mengikuti benda ni, khusus ni sebagai coach leadership coaching 21 ini, dan saya harap lebih ramai lagi yang ke depan untuk mengikuti khusus ini agar kita sama-sama dipolish dan di-upgradekan untuk membantu lebih ramai insan-insan di kawasan. InsyaAllah. Sila Dr. Kusani. Saya bersetujulah dengan rakan-rakan tadi.
kalau ikutkan saya pun ada tugasan jugalah apa untuk menulis buku saya yang kedua. Jadi kalau sekali fikir tu macam betul ke ni nak join ni kan 3 hari ni kan. Tapi rupanya dengan saya masuk kelas malam hari ni daripada apa yang saya belajar di asah ni, actually dia mengasah juga skill saya untuk menulis point-point apa untuk buku saya yang kedua tu. Jadi saya rasa okeylah, tak buang masa pun sebenarnya. Dia macam pisau yang dah tajam nak ditajamkan lagi. So saya rasa kepada yang rasa macam nak tahu dia punya tu mungkin boleh nanti go through yang preview session yang Dr. Syakir maklumkan, banyak free sharing di Facebook beliau, boleh tengok apa yang dikongsikan dan akan kalau dapat join memang yang terbaik lah, sebab akan dapat belajar macam Tuan Syazwan sebut tadi, dia banyak terkedu lah, beliau banyak terkedu, nak belajar lagi sampai kan terpaksa disabarkan. Itu yang saya rasa menarik lah juga kan. Kalau tidak tu nak lagi kan, so terpaksa sabar kan. Itu satu yang mahal jugalah bagi saya. Itulah daripada saya. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua kita punya panel, kepada Dr. Kusaini, Hajar Zubaidah, Syazwan dan juga Nurmala yang berada di seberang laut. InsyaAllah kalau Tuhan izin besok kita berjumpa lagi. Sebab apa kita bincang sekarang ini merupakan sesuatu bukan semua orang didedahkan lagi. Dan tuan-tuan telah didedahkan sesuatu yang kadang-kadang bahasa selalu eksklusif, ya. Tanpa disedari bahawa apa yang anda dapat sekarang ini merupakan satu nikmat yang Allah bagi. Apabila kita dapat satu ilmu tu, kita kena bersyukur. Bukan ilmu ni nak menyusahkan orang, tapi memudahkan. Tapi nak memudahkan kita terpaksa melalui berbagai-bagainya. Kita berasa ada di tebing, ya. Seperti sahabat kita kata di tebing. Ramai yang boya-boya menanti dan sebagainya. Jadi kata-kata semua merupakan kata-kata yang beri makna sebab dia melibatkan meaning making dan sense making. Dan sahabat semua dah faham apa yang dikatakan meaning making dan sense making. Dan tuan-tuan dan faham beza apa yang dikatakan pendengaran. Apa yang membezakan pendengaran tingkat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dengan pemahaman tersebut bahawa soalan-soalan yang perlu ditanya dituju pada seseorang mestilah bersesuaian dengan identiti dia, kedudukan dia, pangkat dan sebagainya. Setuju ke tak? Alright. Kalau betul, saya akan terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk di sini, saya tengok yang baru masuk, Aishi Karadas, saya tak tahu daripada mana ni, Lisda Zahara, ini pensyarah daripada UiTM ni, Razi Ikhwan, Puan Zubaidah ni dah masuk. Hidayat, Hidayat ni orang NLP, ya. Hidayat Rahman, ni NLP, dan Dr. Michelle Gagni dan juga Ustaz Sattar Al-Hafiz. Dan saya ucapkan terima kasih yang dapat sudi melihat. Yang dapat masuk ni please share di Facebook, because ini perbincangan ni memang kita bakar untuk saudara-saudara sekalian semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan dapat mengikuti kursus ini, dan juga kepada sahabat-sahabat untuk kita punya live ni. InsyaAllah besok kita jumpa lagi, besok daripada last day, yang merupakan satu orang kata kita katakan satu sharing yang akan kita buat juga, dan secara tak langsung meningkat lagi kebolehan pembelajaran kita dan mengetahui apa itu seni coaching dan juga seni bertanya soalan. Kerana itu saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.